أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم أجمعين بكلمة الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح على آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والقرابة التابعين التابعين، ثم إلى أرواح كل المسلمين والمسلمات مؤمنين ومؤمنات الأحياء منهم وأموات، ثم إلى أرواح على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا وأساتذتنا وكل مجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمس أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. Alhamdulillah, subhanallah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk kita hadir mendirikan salat maghrib secara berjamaah. Mengenai i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullah taala, apa yang boleh kita i'tikaf. Insyaallah kita sambung faraid pada ni muka surat. Ada persoalan yang ke muka surat 44. Muka surat 44 soalan 43. Okey. Tuan buka muka surat 44 soalan yang ke-43. Apakah yang dimaksudkan dengan asabah? Dalam faraid salah satu bab dalam faraid nama dia asabah. Okey. Ashabul furud salah satu perkataan baru dalam faraid, kemudian fardu 1/2, 1/3, 1/4. Satu lagi perkataan dalam faraid ialah asabah. Asabah dari segi bahasa kerabat lelaki pada sebelah bapa. Kerabat lelaki pada sebelah bapa dinamakan dengan demikian kerana mereka menguasai atau meliputi segala pembahagian atau pusaka ni. Okey. Orang lelaki ni dalam bab faraid tuan dia sebelah ayah ni berbeza dengan sebelah mak. Okey. Lelaki sebelah ayah contohnya gini. Si mati meninggalkan ahli waris perempuan. Tapi perempuan ini sebelah ayah. Maka sebelah ayah ni merupakan ahli waris. Kalau si mati meninggalkan cucu. Cucu ni daripada sebelah mak. Contohnya cucu lelaki daripada anak perempuan si mati. Maka cucu lelaki daripada anak perempuan si mati daripada sebelah mak, dia bukan sebagai ahli waris. Okey. Baik. Maksud dari sudut syarak, ahli waris yang akan mengambil semua harta apabila dia wujud bersendirian. Yang ni apabila semua ahli waris lain yang lain tak ada. Contohnya gini. Si mati meninggalkan seorang anak lelaki. Si mati meninggalkan seorang anak lelaki. Anak lelaki ni dia merupakan ahli asabah. Anak lelaki ni merupakan ahli asabah. Dia mengambil semua harta yang baki. Mengambil semua yang baki. Kalau si mati meninggalkan seorang anak perempuan,
Maka anak perempuan ni dia tak mengambil semua yang baki. Tak mengambil semua. Maksudnya bila dia dapat 1/2. Kalau seorang anak perempuan, tak ada anak lelaki. Ada anak lelaki, dia seorang saja. Tolak hak mak, tolak hak ayah. Baki tu semua dia punya. Okey. Ahli waris akan mengambil baki selepas dibahagi kepada ashabul furud. Ya, waris lelaki ni dia akan mengambil yang baki setelah dibagi-bagi pada ashabul furud. Ashabul furud yang kita tengok yang terkenal 1/2. Contohnya apa? Ayah, anak lelaki. Ashabul furud ni kan ada mak, suami atau isteri, anak perempuan, anak lelaki. Ini ashabul furud yang kuat lah. Jadi anak lelaki ni tuan, kalau dia ada dalam ni, maka dia akan menjadi ashabah. Dia ahli ashabah. Maknanya harta bagi. Lalu sekali dia dengan adik dia perempuan berdua, adik dia ambil 1 bahagian dan dia ambil 2 bahagian. Maka anak lelaki ni tuan dia makan ashabah. Okey. Sama ada 1/2 atau 1/3 atau 1/4 atau 1/6 atau 1/8 dan 2/3. Okey, nanti kita tengoklah satu-satu. Ashabah. Yang pertama, berapakah bahagian ashabah? Tuan-tuan ya. Ashabah dalam faraid ada berapa bahagian? Ashabah ada 3 bahagian. Dalam bab faraid tuan, dalam bab faraid, bahagian ashabah ni yang payah sikit pun. Dalam bahagian ashabah yang payah sikit pun Yang lain dalam bab faraid tak susah sangat. Tapi dalam bab ashabah agak susah sikit. Tapi kalau tengok betul-betul, insya-Allah kita boleh tengok. Ashabah ada 3 bahagian. Yang pertama, ashabah binafsi. Ashabah binafsi. Yang kedua, ashabah bil ghairi. Yang ketiga, ashabah ma'al ghairi. Ini ashabah. Ashabah ada 3 aja. Ashabah binafsi, ashabah bil ghairi, ashabah ma'al ghairi. 3 aja ashabah. Okey. Dalam bab ashabah ni lah kita nak kena pening sikit pun pening sikit bab ashabah ni jelah. Tapi insya-Allah tengok pelan-pelan nanti kita boleh ikut. Siapakah yang dimasukkan dengan ashabah binafsi? Ashabah ada 3 bahagian. Yang pertama ashabah binafsi. Siapa ahli-ahli ashabah binafsi ni? Kena siapa ahli ashabah binafsi? Ashabah binafsi semua ahli waris yang lelaki dan tidak ada antaranya dan si mati itu perempuan. Tak ada. Waris ashabah binafsi semua lelaki. Siapa dia? Yang pertama, asal pada si mati ayah, datuk dan ke atas. Satu. Yang kedua, cabang bagi si mati, anak laki, cucu laki. Ini bahagian cabang si mati, anak laki. Contohnya si mati meninggalkan seorang anak laki, 2 orang anak laki, 3 orang anak laki. Ketiga-tiga anak laki ni dia pemegang ashabah. Maksudnya kalau si mati ada 3 orang anak laki, si mati meninggalkan suami, si mati meninggalkan mak, contoh meninggalkan 3 anak laki, mak akan dapat 1/6. Mak akan dapat 1/6. Kalau tinggalkan suami, suami akan dapat 1/4. Okey. 1/6, 1/4 ada baki. Baki daripada tadi semua anak lelaki punya. Mudah cerita, tolak hutang, tolak semua bagi pada mak, bagi pada suami. Suami 1/4, mak dapat 1/6, baki tadi semua dapat kepada anak lelaki. Maka anak lelaki ni pemegang ashabah. Sebab tu setengah-setengah orang kata apa? Anak lelaki jenis perhabis harta. Sungguh kan anak lelaki ni dia perhabis harta lah. Sebab dah bagi pada mak, dah bagi pada suami ataupun pada ayah kalau sampai tinggal, maka anak lelaki ni dia perhabiskan semua harta yang ada. Semua harta dia perhabiskan. Dia tak macam dengan anak perempuan. Anak perempuan walaupun dia ramai, dia tak perhabis harta. Dia ramai. Anak contoh si mati hanya ada anak perempuan sahaja. 4 orang anak perempuan saja, anak lelaki seorang pun tak ada. Dia tak macam anak lelaki. Anak lelaki dia akan ambil semua. Anak perempuan hanya ambil 2/3 walaupun dia ramai. 2 orang pun dia ambil 2/3. Kalau 3 orang pun anak perempuan dia akan ambil 2/3. Kalau 10 orang pun anak perempuan dia akan ambil 2/3. Tapi anak lelaki seorang saja dia boleh perhabis semua sekali. Tolak yang lain, semua dia punya. Adik-beradik kepada si mati, adik-beradik lelaki sama juga dia merupakan ahli ashabah binafsi.
saudara laki, adik kandung dia yang laki, anak kepada saudara laki, anak kepada abang dia, anak menakan dia yang lelaki pun dianggap sebagai pemegang asabah binafsi. Dan adik-beradik kepada datuk, adik-beradik kepada datuk maksudnya datuk, adik-beradik dia, atuk kita panggil atuk kan. Kalau apa ni abang atuk, Tok Long ni ke Tok Ngah, Pak Sarah ke, adik-beradik datuk, ada tu saudara lah kan, tak mau jadi pak saudara kan, ada pak saudara daripada ayah. Baik, ini asabah bin nafsi. Ini asabah bin nafsi ini yang pertama tuan, dia hanya untuk lelaki ya, pemegang besar lelaki. Okey, so siapa yang ada anak lelaki dalam bab atas pusaka tak payah gusar. Siapa anak lelaki walaupun seorang, walaupun belum balik, isteri dia meninggal di saat anak lelaki dia baru berumur sehari, bersalin dekat hospital. Tanya nurse, isteri saya bersalin belum? Dah encik. Anak laki perempuan? Laki. Bila sebut je laki, walaupun baru lahir sehari, kalau berlaku kematian pada isteri atau pada suami, maka harta kita tadi last kali yang berhabis apa? Anak laki tadilah. Maknanya adik-beradik ayah, adik-beradik mak takkan merasa lah. Sebab anak lelaki ni dia jenis perhabis harta. Okey. Ahmad mati, contoh kes. Ahmad mati dan meninggalkan seorang anak lelaki. Ahmad meninggal dan meninggalkan seorang anak lelaki. Tiada ahli waris yang lain. Ahli waris yang tak ada. Kakak tak ada. Dia seorang yang tunggal. Maka anak lelaki itu akan mendapat keseluruhan harta Ahmad. Tuan, banyak ataupun sikit bergantung pada harta yang ditinggalkan. Kalau banyak harta yang ditinggalkan, banyaklah dapat pada budak ni. Kalau sikit harta yang ditinggal, banyak tu dah dapat. Ni anak lelaki tuan. Harta tu banyak yang dapat jadi untuk siapa tuan? Untuk dia guna diri dia dan untuk mak dia. Suami meninggalkan isteri dan seorang anak lelaki. Anak lelaki dapat harta banyak, semua yang keseluruhan tadi. Mak dapat, isteri tadi dapat juga hak dia 1/8. 7/8 anak lelaki punya. 7/8 tu banyak, maka dia kena guna untuk keperluan mak dia. Sakit mak dia kan, semua dia guna duit tu. Mak dia nak makan, mak dia nak berjalan, mak dia teringin nak begini ni, anak lelaki lah kena guna duit dia tadi. Dia tak boleh kata apa, mak ni duit atas peninggalan ayah, ni untuk guna saya seorang. Tak, anak lelaki dia kena guna bersama dengan mak dia. Mak dia ada 1/8 boleh simpan, tapi anak lelaki kena guna bersama dengan mak atau adik-beradik dia yang lain lah. Siapakah yang dimaksudkan dengan asabah bil ghairi? Asabah bil ghairi dan berapakah golongan mereka? Asabah bil ghairi, seorang ahli waris mengambil harta pusaka secara semua dengan sebab ada yang lain dekat dia. Okey. Contoh nak asabah ni kena tenang sikit tuan. Dia susah sikit, nanti kita akan jumpalah insya-Allah. Sebagai contoh, anak perempuan, jika ada bersamanya anak laki, maka anak perempuan yang pada asalnya jika dia hanya tunggal, dia dapat 1/2. Si mati ni dia ada 2 orang anak, seorang anak laki, seorang anak perempuan. Contoh, anak sulung anak perempuan. Anak sulung anak perempuan, kalaulah si mati ni hanya ada seorang saja anak, iaitu anak perempuan, kalau mak dia meninggal, maka anak perempuan jadi dia layak mendapat 1/2. Okey, dia layak mendapat 1/2 sebab dia seorang yang tertunggalnya. Tiba-tiba datang adik dia, mak dia baru bersalin, lahir laki. Tadi kalau dia seorang dia dapat 1/2. Tiba-tiba datang adik-adik dia baru lahir lelaki. Bila datang saja adik lelaki, kakak ni kalau mak tadi meninggal, dia tak boleh kata, "Dek, kakak dapat separuh atau mak tahu." Tak lagi dah. Bila ada saja adik lelaki, dia bukan lagi pemilik 1/2. Tuan-tuan lah, tengok ni. Jika dia hanya tunggal, dia 1/2 atau 2/3 kalau ramai. Akan tetapi dengan wujudnya bersama-samanya anak laki, adik jadi yang laki tadi, akan menjadikannya sebagai asabah disebabkan wujudnya anak laki tadi.
Jadi gini tuan, si mati, contoh inilah, si mati suami meninggal, dia meninggalkan seorang isteri. Yang lain tak ada, semua tak ada, adik-beradik suami tak ada, semua tak ada, ayah, tatuk semua tak ada ni. Ini cerita contoh ni, cerita mudah. Iaitu isteri dengan seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Isteri layak mendapat 1/8. Isteri layak mendapat 1/8. Sebab apa 1/8? Kerana suami meninggal ada anak. Bila suami meninggal ada anak, maka isteri layak mendapat 1/8. Okey. Dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan akan dapat 7/8 lah. Sebab 1/8 dah bagi pada anak perempuan. Anak perempuan dah bagi pada si isteri, ada 7/8 akan ambil pada anak-anak. Anak lelaki dengan anak perempuan akan ambil 7/8. 7/8 ni cara ambil dia, lelaki ambil 2 bahagian, perempuan ambil 1 bahagian. Lizzakari mislu hadhi unsayain. Lelaki ambil 2 bahagian, perempuan ambil 1 bahagian. Sebagai contoh, duit ada 80,000. Duit ada 80,000. Bila 80,000, 1/8 dari 80,000 bersama dengan 10,000. Bermaksud isteri dapat 10,000. Ada baki lagi 70,000. 70,000 ni nak bagi sama banyak ke? Tak. 70,000 akan ambil kaedah faraid, iaitu lelaki ambil 2 bahagian, perempuan ambil 1 bahagian. Cara nak bagi macam mana tuan? Macam sebutlah. Kalau 70,000, kalau seorang lelaki, seorang perempuan tak ada masalah. Kalau 2 orang tu senang, kita bagi dengan 3 je. Bahagi dengan 3, lepas lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Okey. 70 bagi 3 lebih kurang 20 lebih lah. 23,000, 23 setengah lebih kurang lah tuan. Ya ke 23 ke 24? 70 bagi 3. Lebih kurang lah maksudnya kalau 23 bermaksud lelaki, perempuan dapat 23,000, lelaki dapat 46,000. Okey nah. Jadi lelaki ini dia asalnya kalau dia sahaja ada, dia asabah. Tapi dah adanya perempuan di sini, maka yang perempuan tadi yang sepatutnya kalau dia seorang dia dapat 1/2, bila ada adik lelaki maka mereka semua ni ambil 2/1 lah. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey nah. Ini kalau kita nak kira tuan boleh. Kita mau ada whiteboard betul-betul lah. Baik. Mereka yang menjadi asabah bil ghairi dikategorikan kepada yang pertama anak perempuan. Perempuan ni ahli asabah. Perempuan ni ahli asabah bil ghairi. Dia ahli asabah bil ghairi. Dia bukan binafsi. Binafsi ni lelaki. Okey. Asabah binafsi lelaki. Tuan-tuan ya, petang tadi ya, ada seorang datang ke rumah saya pukul 6. Pukul 6 petang tadi. Saya berkata dia, kalau puan datang rumah saya kena datang sebelum pukul 6 suku lah. Sebab 6 suku saya nak makan, 6.30 saya nak bergerak. Dia kata, Ustaz, suami saya meninggal, dia meninggalkan duit lebih kurang 60,000 lebih lah. Tolak hutang gini semua lebih kurang 60,000. Anak dia 6 orang, 4 perempuan, 2 lelaki. Kalau anak dia lelaki ke semua, macam mana tuan? Tolak 1/8 kepada isteri dia, baki tadi adalah semua anak lelaki punya. Kalau anak lelaki dia semua, kalau anak lelaki semua tak ada anak perempuan, kalau semua anak lelaki, maka bagi 1/8 kepada isteri, 7/8 akan dapat pada anak-anak lelaki dia. Kalau anak lelaki 6 orang, bahagi 6 lah, tak ada masalah kan. Baik, yang ni anak lelaki dia ada 2 orang, anak perempuan 4 orang. Anak perempuan kalau tanpa anak lelaki, ingat tuan-tuan, anak perempuan kalau dia seorang, tak ada anak lelaki, anak perempuan akan dapat 1/2. Ingat kan anak perempuan akan dapat 1/2. Anak perempuan kalau 2 orang ataupun lebih ramai, 2 orang ataupun lebih ramai pada masa yang sama, tak ada anak lelaki, adik-adik lelaki tak ada, anak perempuan kita ni tak ada adik-adik lelaki, maka perempuan akan dapat 2/3. Okey, dia akan dapat 2/3. Tetapi oleh kerana dalam keluarga ini ada lelaki, maka anak perempuan dia jadi asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Yang mana 1/2 pun tak ada dah, 2/3 pun dah tak ada dah. Dia hanya jadi asabah. Asabah ni macam mana tuan? Kita akan bahagi perempuan 1 bahagian, lelaki dapat 2 bahagian. Itu cara kaedah. Mudahnya tuan. Kalau kita ada pen atau semua, mudah kira begitu. Okey.
Yang ketiga, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung dia juga ahli asabah bil ghairi. Saudara perempuan kandung dia juga pemegang asabah bil ghairi, sama seperti anak perempuan kandung, asabah bil ghairi. Okey. Yang keempat, saudara perempuan siapa? Apa maksud saudara perempuan kandung kan? Saudara perempuan kandung bermaksud adik-beradik lah. Adik-beradik dengan lelaki tadi. Dengan lelaki tadi dia saudara perempuan kandung. Lelaki ni bin Ahmad, perempuan ni binti Ahmad. Mak depa sama, ayah depa sama. Depa ni dikatakan sebagai saudara perempuan kandung dengan saudara lelaki kandung. Okay, saudara perempuan kandung dia pemegang asabah bil ghairi. Kita asabah bil ghairi. Kalau lelaki kita panggil asabah apa? Bin nafsi. Kalau perempuan asabah bil ghairi. Kalau lelaki bin nafsi sebab dia sendiri, diri dia sendiri, jadi asabah. Anak lelaki tuan, asabah bin nafsi. Cuba tengok, kita dah belajar farid dah lama. 1/2, yang pegang 1/2 siapa tuan? Suami. Apabila isteri tak ada anak. Yang pegang 1/2 siapa lagi? Perempuan. Kalau dia seorang, ini contoh yang memegang 1/2 dan bertiga orang lagi. Yang pegang 1/4 siapa dia? Contoh isteri apabila tak ada anak, suami apabila dia ada anak. Tetapi untuk anak lelaki tuan, dia tak ada peruntukan 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Anak lelaki tak ada peruntukan lagu ni. Anak lelaki dia pegang satu je, iaitu asabah saja. Anak lelaki hanya pegang asabah saja. Dia bukan 1/2, bukan 1/3, bukan 1/6, bukan 1/4, bukan 1/8 dan bukan 2/3. Anak lelaki dia pegang asabah. Jadi harta tadi yang perhabis apa tadi? Anak lelaki lah. Kita ingat tuan-tuan. Kalau ada anak lelaki dalam keluarga kita, bermaksud harta kita takkan sampai kepada adik-beradik kita, takkan sampai. Okey, keluarga ni ada anak lelaki seorang, tapi pada masa yang sama si ayah ni dia ada abang, dia ada kakak, dia ada adik kandung, abang kandung, kakak kandung. Harta tuan-tuan takkan dapat kepada pak saudara, kepada anak tadi, takkan dapat. Habis di bahagian lelaki saja. Okey. Sebab itulah tuan-tuan, ada orang yang susah hati tuan ya. Ada orang susah hati. Susah hati sebab apa? Dia tak ada anak lelaki. Bila dia tak ada anak lelaki, dia susah hati kat mana? Nanti kalau dia meninggal, adik-beradik dia akan dapat juga harta dia. Aku cari harta punya lah teruk puluh-puluh tahun. Aku kumpul harta berpuluh-puluh tahun untuk anak-anak aku. Aku tak ada anak lelaki. Maka dia pun fikir, macam mana nak buat ni? Supaya bila aku mati besok, adik-beradik aku tak merasa harta aku. Dia pun merancang lah sebab dia bimbang. Sebab dia kerja faraid. Dia tahu anak lelaki tak ada, harta memang tak habis. Betul, memang tak habis. Ayah pula tak ada. Kalau ada ayah tak apa lagi kan, ayah akan tolak semua adik-beradik kandung kepada si mati tadi. Ayah pun dah meninggal, anak lelaki pun tak ada. Maka sebagai seorang suami kan dia fikir, sebagai seorang isteri dia fikir, bila hartaku 300,000 aku simpan dalam masa 4 tahun, habislah 1/2 dapat ke anak aku, yang baki tadi dapat pada adik-beradik. Tentuan ya, ada yang merancang lah, nak hibah lah, kemudian ada macam-macam dia buat supaya adik-beradik lagi tak dapat. Tentuan ya, kita tak payah nak unsing buat tuan-tuan ya, tak payah unsing. Dah memang rezeki dia pun, nak buat macam mana? Kita rezeki kita dapat anak perempuan semua, tak dapat anak lelaki, maka harta kita adik-beradik kita merasa lah. Janganlah kita nak fikir sampai tiap malam tak lena, macam mana aku nak buat ni supaya adik-beradik aku tak merasa lagu ni. Tak fikir macam mana. Kalau tak nak bagi adik-beradik merasa, harta kita macam mana tuan? Jangan ada harta. Jangan ada harta. Memang dapat tak merasa. Memang dapat tak merasa. Kita hidup pun menumpang. Kenapa menumpang Haji? Saya malas jaga harta yang banyak sebab saya anak lelaki tak ada. Nanti kalau banyak-banyak harta, adik-beradik saya makan. Tu senang gini, dia pun tak merasa, saya pun tak merasa. Saya pun merempan. Jangan itu. Rezeki dia apa lah, rezeki dia apa. Okey, baik. Setiap ahli waris yang mendapat 1/2 ketika bersorangan dan 2/3 ketika ramai akan menjadi asabah bersama saudara lakinya. Betul lah.
Orang yang dapat 1/2 perempuan, anak perempuan ketika ada seorang, dan ketika dia ramai dapat 2/3 akan menjadi asabah bersama saudara lakinya. Betul lah kita baca tadi. Okey. Seterusnya, siapakah yang dimasukkan dengan asabah ma'al ghairi? Tadi yang pertama ingat, yang pertama asabah bin nafsi. Asabah ni payah sikit dah, saya nak ulang 2-3 kali supaya insya-Allah lekat. Yang pertama asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi kepada siapa tuan? Lelaki saja. Kita ayat-ayat mudah, bahasa mudah. Asabah bin nafsi hanya kepada lelaki saja. Contohnya anak lelaki. Contoh lagi apa? Bapa. Contoh lagi saudara lelaki kandung. Baik, itu asabah bin nafsi. Adik-beradik kepada datuk, adik-beradik kepada si mati, ya. Okey, yang kedua asabah bil ghairi. Bin nafsi untuk lelaki, bil ghairi untuk perempuan. Untuk perempuan ada 4 orang. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, anak kepada anak lelaki. Cucu perempuan ni mesti daripada anak lelaki lah. Dan yang ketiga saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung semati. Dan yang keempat saudara perempuan sebapa. Ini asabah bil ghairi. Yang ketiga asabah ma'al ghairi. Okey. Asabah ma'al ghairi dia bersama dengan orang lain adalah hanya tertentu kepada saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa bersama anak perempuan. Jika sekiranya tidak ada bersama anak perempuan itu saudara lelaki kandung, maka saudara perempuan kandung atau sebapa, saudara perempuan kandung, tuan, saudara perempuan kandung maksudnya apa? Adik-beradik lah, adik-beradik kandung. Saudara perempuan kandung bermaksud adik-beradik kandung. Kadang-kadang istilah tu kita kurang seronok tuan. Saudara perempuan kandung, ada sebut je lah kakak kandung ni kan, kamu dah faham. Saudara perempuan kandung atau adik perempuan kandung. Okey, tapi ini istilah kitab lah tuan, istilah buku. Saudara perempuan kandung bermaksud contohnya kakak lah, kakak kita, kakak kandung. Maka saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapa, saudara perempuan kandung, kakak kita, ataupun saudara perempuan sebapa. Apa maksud saudara perempuan sebapa kan? Bapa dah kahwin berapa? Saudara perempuan sebapa bermaksud bapa dia berkahwin 2 kali. Betul ya? Saya silah-silah lagi, saya celaku juga. Sebapa maksudnya ini mak ni mak nombor 1, ni mak nombor 2, tapi suami dia 1. Kan? Siti suami dia Ali, Mina suami dia Ali. So dua-dua ini kalau depa ni ada anak, maka anak perempuan dia diangkat sebagai anak perempuan sebapa, walaupun mak yang berbeza. Okey. Maka saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapa akan menjadi asabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, iaitu anak kepada anak lelaki dan ke bawah cicit atau sebagainya. Contoh. Ya. Salim telah meninggal dunia. Okay, ini dia beri contoh supaya contoh ini kita faham. Salim telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan. Pak Salim. Pak Salim kan? Pak Salim ni dah meninggal dunia dan Pak Salim ni ada seorang anak perempuan dan seorang adik-beradik perempuan kandung. Baik, tuan, dengar sekali. Pak Salim dia meninggal dunia. Pak Salim ni dia ada seorang anak perempuan. Pak Salim ni dia ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ni binti apa? Binti Pak Salim lah, bukan binti Pak Salim, binti Salim lah, binti Salim. Anak-anak Pak Salim je lah. Dan nak cerita ni asabah ma'al ghairi ni. Dan seorang adik-beradik perempuan kandung. Dan seorang adik-beradik perempuan kandung. Adik-beradik siapa ni? Adik-beradik anak perempuan tadi ke adik-beradik Pak Salim? Adik-beradik Pak Salim. Okey nah. Pak Salim ni contoh asabah ma'al ghairi. Pak Salim dia ada seorang anak perempuan. Pada masa yang sama ni Pak Salim ni dia ada kakak lah, senang. Dia ada kakak. Okey, dia ada kakak. Salim ni meninggal dunia. Dia ada anak perempuan seorang. Ingat kan, kalau anak perempuan seorang, dia akan dapat berapa? 1/2. Kenapa 1/2? Sebab dia seorang, dia tunggal. Okey, baik. Pak Salim dia meninggal, dia ada seorang anak perempuan dan dia ada seorang kakak.
Baik. Maka penyelesaiannya, anak perempuan jadi mendapat 1/2. Betul lah. Sebab dia anak perempuan tunggal. Tuan-tuan, ni dalam depan saya ni, ramai-ramai ni. Siapa hanya ada anak perempuan sahaja seorang? Tak ada. Semua ada lebih. Okey. Yang mana ada seorang saja anak perempuan, tak ada anak lelaki, maka anak perempuan tuan tu akan dapat 1/2 tuan-tuan. Ada apa harta mak dia? Kalau mak dia meninggal, mak dia dapat 1/2. Dia dapat 1/2 anak perempuan kita ni. Kemudian saudara perempuan jadi, adik-beradik Pak Salim jadi, kakak Pak Salim jadi, dia akan mendapat baki daripada peninggalan secara asabah. Dia akan dapat baki daripada peninggalan. Separuh dah bagi pada anak perempuan, dan baki tadi dapat pada kakak dia, kakak Pak Salim. Ini kalau Pak Salim meninggal, isteri Pak Salim pun tak ada dah. Baik, kalau isteri Pak Salim ada, isteri dapat 1/8, anak perempuan 1/2, maka baki tadi siapa punya? Kakak dia punya. Itu maksud asabah ma'al ghairi. Okey dah. Yang ni kita kena ingat apa tuan? Kita kena ingat asabah binafsih untuk lelaki, asabah bil ghair untuk perempuan, dan asabah ma'al ghairi untuk kes yang apabila si mati ada anak perempuan dan seorang saudara perempuan kandung. Habis bab asabah. Bab asabah ni tuan kadang-kadang memang susah sikit. Okey. Bab asabah ni kadang-kadang susah sikit. Kalau tuan ingat pelan-pelan, insya-Allah. Tulis atas meja makan. Tulis atas meja makan, bawah plastik tu, sambil-sambil nak makan tu tengok, oh anak perempuan seorang 1/2. Kalau isteri tak ada anak 1/4. Isteri ada anak, suami jadi 1/8. Ingat dalam nama insya-Allah. Baik. Berapakah kadar yang telah ditentukan syarak? Okey, kadar dalam faraid. Tuan-tuan dan bab faraid telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siap dah. Tak payah nak buat-buat sendiri. Tak payah nak buat sendiri. Pandai-pandai nak reka-reka pula. Sepupu, ingat tuan, sepupu bukan ahli waris. Mazhab Syafi'i, sepupu bukan ahli waris. Contoh sepupu apa? Saya ada anak, kemudian adik saya pun ada anak. Maka anak saya dengan anak adik saya sepupu. Sepupu ni baik kan? Sepupu ni kadang-kadang baik tuan-tuan. Dia lebih rapat daripada beradik kadang-kadang. Baik sepupu ni. Okey, dalam bab faraid mazhab Syafi'i, sepupu ni depa ni bukan saling waris kita. Katakanlah anak saya meninggal. Okey, anak saya meninggal. Demo ni anak-anak sepupu ni depa tak boleh mewarisi. Walaupun depa baik. Walaupun ayah dia pun ada 2 beradik. Ayah anak saya ayah dia, adik saya dengan anak dia, ayah dengan ayah 2 beradik. Tuan, sepupu ni walaupun rapat dalam bab atau pusaka mazhab Syafi'i tak dapat. Maka kita pun buatlah keputusan, jom kita cipta satu formula baru jom. 1/2 dah ada, 1/3 dah ada, 1/4 dah ada, 1/6 ada, yang tak ada 1/5. 1/2 ada, 1/3 ada, 1/4 ada. 1/6 ada, 1/5 tak ada. Jom kita cipta 1/5 untuk sepupu. Tak boleh. Jangan cipta. Maka janganlah cipta kaedah bagi sama banyak dan janganlah cipta kaedah bagi sama banyak. Pakailah kaedah faraid. Sebab kaedah faraid ni daripada Allah Taala. Memang berlaku tuan. Orang nak bagi sama banyak ni selalu sebut. Nak bagi sama banyak ni selalu sebut tuan. Lalu sangat saya cakap. Gunalah kaedah faraid. Gunalah kaedah faraid. Tak ada siapa boleh pertikaikan lagi dah. Okey. Ustaz, kami dah redha Ustaz, adik-beradik kami dah bincang. Very close Ustaz. Kami adik-beradik Ustaz sangat rapat. Kami dah redha Ustaz. Redha dah nak pergi sama banyak. Tuan-tuan. Walaupun adik-beradik kata dia dah redha apa semua, ikhtiar dulu, pakai dulu faraid tuan. Pakai faraid dulu, dah habis dah dapat keputusan faraid. Nah, tuan, ini pengalaman saya tuan, saya tengok kan. Asalnya nak pergi sama banyak, ni pengalaman saya ni. Asalnya nak pergi sama banyak. Kemudian saya kata apa? Nanti dulu, jangan pergi sama banyak lagi. Kira dalam bentuk faraid dulu, lelaki berapa, perempuan berapa. Kira lelaki dapat banyak. Lelaki dapat 18,000. Perempuan dapat separuh.
Akhirnya lelaki tadi yang plan nak bagi sama banyak, setuju nak bagi sama banyak, bila tengok 18,000 lepas deposit nak beli maybe, tuan-tuan dia kata apa? Tak jadi ya. Ustaz, boleh tak batal Ustaz? Tadi plan nak bagi sama banyak, lepas tu kita batal. Nak bagi faraid balik, boleh, tak ada masalah. Okeylah Ustaz. Tak jadilah sama banyak Ustaz. Tuan-tuan, sebab dia tak tengok lagi. Bila dah tengok lagi dia tahu, oh banyak. Tuan-tuan, elaklah. Kalau boleh elakkan, bagi secara kaedah faraid, ini paling terbaik. Kalau nak bagi juga sama banyak, dah tengok ke kaedah faraid, bilang semua, sekali dah tunjuk semua. Okey, ambil bagian masing-masing. Kak, sini kak, saya dapat 18,000, kak dapat 9. Nah, saya dapat 3,000 pada kak. Yang ni saya bagi pada kak. Saya bagi. Faraid tak faraid. Pegang dah 18,000, ambil 3,000, kak. Nah, ni kak punya. Okey, tak ada masalah. Tak ada? Okey. Baru-baru ni tuan kan, ada seorang lah kan, saya tak mahu sebut kat mana. Dia kata, Ustaz, mak dah hibah dah Ustaz rumah pada saya. Mak dah hibah pada saya. Mak dah hibah dah rumah pada kakak. Mak dah hibah rumah pada kakak. Okey. Mak dah hibah dah. Dah ada surat dah. Dah ada penyerahan dah. Kakak pun dah terima. Adik-adik semua tahu. Adik-adik semua tahu. Masa mak masih hidup, bila mak hibah pada kakak kan semua diam, semua setuju. Tak senyap, semua clear. Mak meninggal tahun yang kedua, bila mak dah meninggal, tuan-tuan, adik-beradik ni, anak-anak mak ni, adik-beradik kakak ni, dia bercakap, kak, rumah yang kak dapat tu dengan apa yang kami dapat kan sama. Tuan, dia dah mula dah. Benda ni berlaku tuan, benda ni berlaku. Ini cerita yang cerita 3 minggu lepas. Saya dapat telefon. Kak, rumah yang kak dapat tu dengan apa yang mak bagi pada kami seorang sikit kan sama ke? Tak sama. Kak dapat rumah 100,000, mak bagi pada kami seorang 5,000 je. Kak dapat sebuah rumah. Kak, sebenarnya kak kami tak setuju. Nampak tuan, sebenarnya kak kami tak setuju, tapi nampak macam mana mak dah cakap kan, kami nak bantah nanti kecil hati mak. Tu kami diam je lah. Hari ni kak, saya nak bercakap, kami tak setuju sebenarnya. Tuan-tuan, dari segi hibah hukumnya sah. Dah sah dah hibah tu. Dah berlaku akad, dah berlaku penyerahan, dah tukar hak milik pun sah dah. Tapi kakak ni tuan, bila adik-beradik dah mula merungut, dah mula bercakap, dia tak tahan telinga tuan. Dia tak tahan telinga. Dan dia tanya, jadi kamu nak apa sebenarnya? Kak, kami kalau boleh kak, kami nak faraid rumah tu kak. Kami nak faraid. Tuan-tuan, benda ini berlaku. Kami nak faraid sebenarnya, tapi dah mak bagi pada kak, kami nak kata apa? Nanti kalau kami lawan, mak sedih. Bila mak sedih, jadi payah baliklah. Sekarang mak dah tak ada, kena cakap. Akhirnya tuan-tuan, apa jadi tuan? Kakak ni, dia rasa bahawa dia bukan mencuri, mak bagi pada dia. Dia takut kehilangan adik-beradik dia. Dia takut adik-beradik dia mula menjauhi diri pada dia. Dia takut adik-beradik dia mula bermusuh dengan dia. Dia takut adik-beradik tak mau datang ke rumah dia. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia pulangkan balik rumah tadi untuk difaraidkan, untuk nak elakkan daripada keluarga ni berbalah, keluarga ni berpecah. Sedangkan mak dah hibah, dah siap dokumen, dah sign, tukar milik semua siap. Takut adik-beradik dia berbalah. Maka dia buat keputusan, tak apalah, rumah yang mak bagi pada kak tadi, kak akan pulangkan balik untuk kita faraidkan. Kemudian duit yang 5,000 yang mak dia bagi setiap orang tadi, duit tadi tak pulang lah. Patutnya duit tu pulang lah juga kan. Barulah rasa sama merasa ni kan. Tak, duit 5,000 tak pulang balik dah. Rumah sebab nampak seketui, duit 5,000 tak tahu sama ada dah habis ataupun dah duit rekan, tak tahu lah, tak nampak. Rumah nampak. Kakak ni tuan, dia pulangkan balik rumah. Hebat kakak ni. Benda ni tuan, kalau berlaku kat kita nak pulangkan balik ke ataupun kita nak kata apa? Mungkin kita kata apa? Itulah rezeki kan salah alamat. Kita kata buah tu lah kan, rezeki tak salah alamat. Mak dah bagi ke aku, nak macam mana tu rezeki aku lah. Bukan kakak ni pujuk mak ni apa tak.
Cuma apa, mungkin sebab kakak ni belum mak lama, masa mak sakit, Allah malam lah. Jadi tuan-tuan, kita ni bila kita nak buat hibah rumah pada anak-anak boleh, bukan tak boleh, tak ada masalah. Pastikan cukup dokumen apa semua dah berlaku supaya jelas apa semua, supaya anak-anak tak bunyi di belakang hari, dan pastikan anak-anak lain dapat juga habuan hibah kita. Jangan pada anak seorang saja kita hibahkan, anak-anak lain langsung tak dapat apa-apa, apa pun tak dapat. Dapatlah tisu sekotak-sekotak. Jangan tuan-tuan, bagilah sedikit sebagai apa, sebagai dia rasa bahawa dia juga anak mak, dia juga anak mak yang dapat perhatian pada mak. Cuma mustahil lah seorang mak ada rumah sampai 10 buah kalau anak 10 orang. Memadai dengan dia bagilah apa yang ada, apa yang mampu dia bagi kepada yang lain. Jangan langsung tak bagi apa-apa. Tuan-tuan ya, benda yang berlaku. Akhirnya anak tadi dia pulangkan balik rumah tadi untuk difaraidkan, dia jual. Dan ada orang beli rumah tadi, difaraidkan duit tadi. Duit 5,000 tadi leap, tak patah balik untuk difaraidkan semula. Oleh keluarga tadi. Berlaku. Jangan heran tuan. Tuan-tuan jangan kata, tak Ustaz, tak berlaku lah Ustaz, rumah dah bagi Ustaz. Dan berlaku. Akhir zaman ni berlaku. Okey, baik. Jadi jangan kita mencipta kaedah baru. Nak bagi 1/5, nak bagi 1/7. Sebab 1/7 tak ada, 1/5 tak ada. Itu kita buat sendiri. Sebab kata kita ada banyak-banyak ni, tak boleh. Ikut je Al-Quran, selesai masalah. Kadar, okey, berapakah kadar yang ditentukan syarak? Nyatakan dalilnya. Okey. Yang pertama 1/2. 1/2 separuh daripada harta peninggalan si mati. Separuh daripada harta peninggalan si mati. Ingat jangan dalam faraid, semua ni tuan, setelah kita tolak hutang. Yang nak faraid, pastikan yang pertama hutang si mati tolak dulu. Tolak hutang dulu. Si mati berhutang dengan A, bayar hutang dulu. Si mati berhutang dengan Allah, apa dia haji tak buat lagi, selesaikan badal haji dulu. Si mati ada berhutang dengan Allah buat puasa, apa ni, puasa Ramadan dia kan, fidyah, clearkan dulu. Si mati ni masa dia hidup, tahun akhir tu dia tak sempat lagi nak bayar zakat. Sedangkan dia ni memang orang yang selalu keluarkan zakat. Harta dia banyak. Cuma dia sakit, tak sempat nak bayar. Tahun lepas dia tak sempat nak bayar, dia qada. Bayar dulu. Selesai semua hutang-hutang dengan manusia, hutang dengan Allah, settle semua. Tengok dia ada wasiat ke tak ada wasiat. Oh, dia ada wasiat nak bagi duit 1,000 kepada sekolah agama. Selesaikan dulu, wasiat dulu. Apa lagi? Semua yang berkaitan dengan tadi wasiat selesai ke semua, akhir sekali baru faraid. Jangan difaraidkan dulu. Mentang-mentang anak baru balik ramai-ramai berkumpul, ayah meninggal, anak-anak balik ramai-ramai berkumpul, terus faraid. Ada alasan, kita ni payah nak jumpa, 16 tahun sekali membayar jumpa. Artinya kita faraid dulu anak-anak. Buat hutang-hutang belakang cerita. Jangan kata belakang hutang bukan belakang cerita. Hutang cerita mula-mula. Dah selesai baru faraid. Okey. Dia faraid tuan, tak mesti pegang duit terus. Ahmad dapat 4,000. Nah, 4,000 pegang. Nah, tak mesti. Kira dulu, nyatakan dulu. Man, kau dapat 14,000 man. Along, kau 14,000 juga sebab kau jantan juga. Kau 14,000. Angah puan, Angah dapat separuh yang Angah dapat 7,000. Duit tak bagi lagi, tapi jumlah tu kita dah bagi. Dah beritahu, nanti transfer aja. Bukan masa faraid mesti semua duit kena pegang. Kalau si mati meninggalkan duit 400,000, bukan mesti 400,000 duduk dalam rumah. Dah, pengiraan tu dulu. Duit transfer kemudian. Okey. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, surah Nisa ayat 11, mafhum dah. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka bahagian anak perempuan tadi 1/2 separuh harta peninggalan si mati. Suami meninggal dan meninggalkan isteri dan seorang anak perempuan. Isteri dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2. Boleh tak kita nak kurang kan 1/2? Kak tak payah ambil 1/2 lah kak, banyak kak tak pandai belanja. Kak tak pandai belanja, bagi kak pakcik separuh. Tak boleh, itu hak dia. Itu hak dia. Kita jangan pandai-pandai jangan. Hak dia. Okey. Dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Siapa dia? Dan bagi kamu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Maksudnya siapa dia dapat? Suami. Wahai para suami, kalau kita ada 4 orang isteri, naik bas pergi rombongan, 4 orang isteri ni semua pendapatan loadednya
Isteri yang pertama gaji kat 20,000, isteri yang kedua duit dalam bank pun ada kat 400 juta. Tuan-tuan, isteri kita ni 4 isteri. Katakan, ni contoh. Naik bas pergi rombongan. Sampai tengah jalan aksiden. 4 meninggal. 4 meninggal serentak, anak tak ada lagi. Kan? Dia kahwin tahun pertama seorang. Bulan ke-6 kahwin seorang lagi. Ni contoh je. Tak betul pun. Kalau berlaku, tapi mana apa tu? Tak mustahil kalau berlaku kan. 4 orang isteri nak bas serentak pergi rombongan. 4 meninggal. Setiap isteri jadi tuan, anak tak ada. Kita ni suami ni, isteri pertama kita dapat kata dia 1/2. Isteri kedua kita dapat kata dia 1/2. Isteri yang ketiga kita dapat kata dia 1/2. Isteri yang keempat kita dapat kata dia 1/2. Campur. Campur. Berbeza dengan suami. Kalau suami seorang, okey, suami seorang, isteri 4, meninggal si suami, isteri layak dapat 1/4. Bukan setiap isteri 1/4, tapi seorang isteri dapat 1/4 kalau suami tak ada anak lah. Suami tak ada anak, isteri dapat 1/4. 1/4 kos 4 bermaksud 1/16. 1/16 berbeza kan? Beza. Okey, tu nak jadi suami kan jadi isteri? Tak boleh gitu lah. Kalau kita lelaki automatik jadi suami. Jangan kata ustaz kalau kita nak jadi suami lah, kata isteri, tak boleh. Baik. Dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Surah An-Nisa ayat 12. Okey. Wahai suami, kita akan dapat 1/4 dan 1/2 kalau isteri kita tak ada anak. Okey, habis bab tu. Baik. Saya nak pergi ke bab lain sikit. Dah. Tuan-tuan. Tuan tengok tak keluarga 69 Piramli? Hafal dah keluarga 69 Piramli. Ayah dia, Tompel. Bakar kahwin dengan siapa? Bakar kahwin dengan Aminah. Okey. Anak Bakar nama Osman Bakar. Saksofonis kan daripada Penang terus tiup sampai ke Singapura. Okey. Tiup Osman kahwin dengan Siti, maknya si Aminah. Okey. Mari kita tengok keluarga 69 dalam faraid. Kita tengok keluarga 69 dalam faraid. Tompel. Ada apa? Osman. Bukan Osman. Bakar. Kalau Bakar meninggal, siapa yang dapat harta dia? Kalau Bakar meninggal, yang angkat dapat harta dia ialah Aminah. Aminah ada isteri. Okey. Osman dapat tak? Osman akan dapat sebab Osman ni anak lelaki. Betul? Tak ada masalah. Sekarang ni kalau Siti meninggal, dalam faraid kita dah beritahu dah, menantu bukan ahli waris. Pak mentua bukan ahli waris. Betul tak? Ini kita dah baca lama dah. Sekarang ni kalau Siti meninggal, kita tengok tak kalau Siti meninggal. Siti ada pak mentua tak? Siti. Dia ada pak mentua tak? Ada lah kan? Bini Piramli. Tuan-tuan tengok ke tak tengok ni? Program 9 ni, tengok kan? Tuan-tuan hafal dah sebenarnya. Kan? Ketika Osman naik atas tebing nak terjun, siapa yang merayu tuan? Siti merayukan Osman, kau janganlah terjun. Kalau nak kahwin dengan dia, kahwinlah. Tak apa, Siti okey kan? Tuan-tuan, baik, mari kita faraid. Kalaulah Siti meninggal, Siti ada pak mentua. Siapa ada pak mentua dia? Pak mentua dia adalah ayah kepada suami dia, Osman. Tompel. Bakar adalah pak mentua kepada Siti. Bagaimana? Bakar adalah pak mentua kepada Siti. Siti ada mak mentua tak? Siti ada mak mentua kan? Mak mentua Siti adalah isteri Tompel. Tompel tu pak mentua dia. Maka mak mentua dia isteri Tompel. Isteri Tompel adalah anak Siti. Bermaksud dalam kes ini, Siti bini Piramli ni dia ada pak mentua, dia ada mak mertua. Mak mentua dia adalah anak dia. Baik, hanya cerita ni sahaja yang menantu dapat harta pusaka.
Ada cerita ni saja yang menantu dapat harta pusaka. Yang lain mana ada menantu dapat harta pusaka kan? Okey. Mak mertua dapat harta pusaka. Cerita ni cerita Piramli ni, mak mertua dia adalah Aminah. Walaupun Aminah itu adalah anak kandung dia, tapi dalam cerita ni dia berkahwin dengan pak mentua dia, maka Aminah adalah mak mentua dia. Bila Siti mati, Aminah dapat atas nama anak, bukan atas nama mak mentua. Walaupun Aminah adalah mak mentua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok keluarga nombor 9 dan sudut faraid, tuan-tuan, kita nampak cerita dia macam mana. Bijaknya Piramli buat satu filem, satu Malaysia Pening. Dan satu Malaysia Pening. Siti tak tahu nak panggil apa pada Piramli, tak tahu nak panggil apa pada mak dia, kan nak panggil anak dia, mak dia sebagai gitu-gitu je. Sedangkan dia adalah mak kandung dia kan. Satu Malaysia Pening, Piramli punya punya filem. Tapi kan dalam faraid kita kena tengok. Ada ilmu faraid itu. Okey. Cukup untuk amalan ni tuan. Ya, ada lah Sobah. Ada Sobah sini. Sebab dia menikah seorang anak perempuan dan Piramli dapat Asbah bin Nafsi. Tompel meninggal, Piramli Asbah bin Nafsi. Betul lah. Kemudian Siti pula, kalau Siti meninggal, anak dia perempuan jadi Aminah layak mendapat 1/2. Sebab dia hanya anak tunggal, 1/2. Suami dia si Osman layak mendapat 1/4. Sebab Siti adalah anak Aminah adalah anak Siti. Tetapi kalau kita tengok dari sudut ilmu faraid, maka keluarga ni kita boleh faraidkan. Cuma isu nak panggil apa itu je tak tahu nak panggil apa kan. Tompel nak panggil Siti macam mana pun susah. Sebab apa? Masalah pusing 69. Okey. Cukup untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi bulan depan. Bulan depan kita sambung lagi muka surat 51 tuan. Muka surat 52 1/3 dalil dia. Siapa dapat 1/3, apa dalil dia, 1/4 dan seterusnya. Kalau boleh tuan kalau tuan kalau ada kelapangan masa, Said Ustaz Said ni dia keluarkan buku baru tuan. Bagus buku tu. Saya dah beli, harga dia RM15. Isu faraid, banyak ilmu sana. Kalau tuan-tuan beli buku tu mudah faham. Banyak masalah yang dijawab dalam buku tadi, isu daripada kuliah maghrib dia. Kuliah maghrib ada orang bertanya, dia jawab dan dia menulis semula. Tuan-tuan, hebat buku tu. Tuan belilah. Kontak PJ Said, beli buku tu, harga dia RM15 senaskah. Okey. Mudah-mudahan dia sangat bantu kita lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wa birahmatika ya arhamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kita akhirnya kita berfarah dan surah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqal 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.